5 negara dengan jumlah pemilik rumah sendiri tertinggi di dunia. Mengikut kajian yang telah dijalankan, kadar pemilikan sendiri kediaman di negara kita berada pada kadar 72 ke 74% daripada jumlah keseluruhan populasi kita. Angka ini sebenarnya lebih tinggi berbanding banyak negara lebih besar seperti Australia, Amerika Syarikat dan United Kingdom, namun sepatutnya boleh dipertingkatkan lagi. Pelbagai skim dan insentif telah pun dianjurkan bagi membantu memudahkan pembeli memiliki kediaman sendiri yang diharapkan dapat meningkatkan lagi peratusan ini. Berikut adalah 5 negara yang mempunyai peratusan pemilik rumah sendiri paling besar. Jom kita tonton. Nombor 5, Kuba. Negara Kuba ketika ini masih lagi sedang membuka pasaran hartanah mereka agar lebih seiring dengan trend ekonomi dunia. Bagaimanapun, di negara itu, mereka masih lagi tidak membenarkan sebarang bentuk pemilikan kediaman oleh warga asing. Apa yang lebih mengejutkan, hanya pada tahun 2018 mereka membenarkan aktiviti jualan dan belian hartanah secara hak milik individu dilakukan. Jadi bagaimana transaksi perumahan berlaku sebelum ini? Melalui sistem tukar suka sama suka yang dinamakan sebagai permuta di sana. Apabila seseorang ingin berpindah ke satu kawasan baru, mereka perlu mencari kediaman yang dimiliki individu lain sebelum kedua-duanya setuju untuk melakukan permohonan pertukaran dengan kerajaan. Nombor 4, China. Walaupun hidup dalam banyak kekangan termasuklah dalam bab internet, kebebasan bersuara serta jumlah anak yang boleh dilahirkan, sebelum ini, kadar pemilikan rumah di China pula agak tinggi menandakan kemampuan mereka dalam memiliki kediaman masing-masing. Dengan kadar 90% pemilikan rumah sendiri, China berada pada kedudukan keempat dalam dunia. Apa yang lebih mengejutkan, trend ini nampaknya akan terus kekal selepas kajian yang dijalankan oleh HSBC menjangkakan golongan anak muda di China di antara usia 19 ke 36 tahun 70% daripada mereka sudah pun memiliki kediaman sendiri pada usia tersebut. Nombor 3, Slovakia. Tahun 1990 sehingga tahun 2001 menjadi detik perubahan yang besar dalam kadar pemilikan perumahan di negara Slovakia, selepas berlakunya kenaikan mendadak kadar pemilikan kediaman sendiri seiring dengan penurunan kadar jumlah kediaman berstatus sewaan. Skim perumahan awam yang diwujudkan oleh pihak pemerintah Slovakia pada era tersebut meletakkan syarat penyewa hanya boleh mendiami unit mereka selama 3 tahun. Tempoh ini dilihat sebagai satu durasi yang kurang munasabah dan telah menyebabkan penduduk Slovakia berbondong-bondong mula berusaha memiliki kediaman sendiri. Nombor 2, Singapura. Jika dibandingkan dengan semua negara Asia, skim perumahan yang dijalankan kerajaan Singapura nampak berjaya meningkatkan kadar pemilikan rumah di negara itu melalui sistem HDB yang kerap diperkatakan. Diperkenalkan pada tahun 1960, program pembinaan yang khusus selama 5 tahun berlaku bagi membina kediaman-kediaman awam untuk diduduki penduduk negara itu yang kurang berkemampuan agar mereka dapat berpindah daripada kawasan-kawasan setinggan yang mahu dibangunkan. Sehingga kini, 80% daripada penduduk Singapura tinggal dalam kediaman yang dibangunkan oleh skim HDB, menyumbang kepada 90.7% kadar pemilikan rumah bagi rakyat negara itu dengan kontrak pemilikan sementara bertempuh 99 tahun. Nombor 1, Romania. Di antara semua negara, Romania mendahului negara-negara lain dalam kadar pemilikan rumah milik individu dengan 96.4% rakyat di negara mereka mampu tinggal dalam kediaman yang mereka miliki sendiri. Semuanya bermula sekitar era 1990-an semasa Romania masih lagi diperintah oleh kerajaan komunis. Pada ketika itu, lebih 70% kediaman berbentuk apartmen di sana dimiliki oleh kerajaan sebelum kerajaan Romania menjual unit-unit ini pada harga yang rendah disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang mereka dan kadar inflasi yang tinggi memaksa jualan murah dilakukan.
Itulah info yang dapat kami kongsikan. Semoga bertemu lagi di next video. Terima kasih. Fan